Hari ni tajuk dia adalah rangkaian dalam teori graf. Okey. So kita tengok dulu. Okey, so rangkaian ni ada dua jenis lah. Satu rangkaian pengangkutan darat, satu lagi rangkaian sosial. Kalau rangkaian pengangkutan darat ni, kita anggap bucu tu sebagai kawasan pengangkutan darat kan. Macam jalan lah basically. Tajuk rangkaian ni adalah jalan lah. Rangkaian. Macam dengan rangkaian jalan raya tu. Rangkaian ni kalau ikut pengangkutan darat itu maksudnya jalan raya lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, bucu tu mewakili kawasan, pekan, bandar atau satu bangunan, tepi tu jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Kira contoh yang ni bucu, ada bucu 1, bucu 2, bucu 3. Okay. Yang ni kita panggil bucu. Yang ni kita panggil tepi dia. Jadi kiranya kalau bucu, yang ni katalah bucu yang nama bucu A, yang ni bucu B, maka ni daripada, tolong tutup mic sekejap. Okey, ni daripada pekan A nak pergi pekan B, apa jalan dia? So tepi ni maksudnya jalan lah. Okey? Alright. So, sama juga kalau kata rangkaian sosial pun, bucu tu maksudnya, bucu B ni kamu lah, contoh katalah ni kamu kat bucu B ni. Jadi apa hubungan kamu ni dengan orang A ni? Tepi ni adalah hubungan dia, nampak? Jenis hubungan. Bucu tu mewakili individu tu. Ni kata ni kamu. Jadi bucu ni nak pergi, apa hubungan kamu dengan A ni, apa hubungan kamu? Jadi tepi tu mewakili hubungan tu lah. Okey, seterusnya. Kita tengok ni maksud saya tadi tu. Ni bucu dengan tepi. Jadi setiap titik-titik ni kita panggil bucu. Apa yang menghubungkan bucu yang pertama ni dengan bucu yang kedua ni kita panggil tepi. Maksudnya ni tepi yang pertama, ni tepi yang kedua, yang ni tepi yang ketiga. Ni pun tepi. Yang ni pun tepi. Okey. So, kalau dalam satu graf, macam mana kita nak baca hubungan-hubungan ni? Jadi kita baca dalam keadaan G ni adalah graf. V ni bucu. Ni lah maksud dia ada satu di tepi ni. G tu maksud dia graf. V tu bucu iaitu vertices atau bintik. E tu edge ataupun garis atau lengkung tepi lah. D tu darjah. Bentuk ni adalah jumlah sum. Jadi G ni sama dengan koordinat yang kita baca. V ni mewakili bucu dia. Kita baca bucu dulu baru kita baca tepi. Macam tu. Okey. Darjah ni apa dia pula? Darjah ni diwakili oleh D lah. Darjah ni apa pula? Darjah ni adalah maksud dia bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Contoh dia, katalah ni kamu. Kita tengok dari segi, katalah ni pekai lustang lah contoh. Okey, ni pekai lustang. Yang ni, okey. Yang ni pekai lustang. So, yang ni katalah nak pergi SP. Okey. Yang ni katalah nak pergi KL contoh. So, jadi Alustaq nak pergi SP ni. So, sini SP ni lah. Alustaq nak pergi SP. Lepas tu, Alustaq nak pergi KL boleh. SP nak pergi ke KL boleh. So, kiranya apa maksud darjah ni? Darjah ni maksudnya daripada Kuala Lumpur ni, kita boleh pergi ke Alustar. Daripada Kuala Lumpur juga, kita boleh pergi ke Sungai Petani. Jadi, kiranya berapa darjah dia? Kalau kita baca daripada KL, darjah dia sama dengan 2 lah. Sebab dia kata bilangan tepi yang menghubungkan dua bucu. Faham tak? Ada berapa tepi dekat KL ni, ada berapa tepi dia? 2 tepi. Itu maksud dia. Jadi lebih mudah, dia ada rumus juga. Rumus dia iaitu kalau kita nak cari jumlah darjah, jumlah DV ni lah. Ni maksud dia jumlah darjah. Jumlah D ni sama dengan, ni lah bentuk dia. Jumlah D ni sama dengan 2 kali E. E tu apa dia? E tu adalah
tepi. Tu maksud dia. Jumlah darjah sama dengan 2 kali E, iaitu 2 kali tepi. Tu rumus dia, senang nak hafal rumus. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, so dia kata kat sini tentukan V dan NV. Ingat lagi tak V tu apa dia? V ni adalah bucu ya. Yang ni kiranya dia nak bucu dan bilangan bucu sebab V dengan NV. Jadi cara tulis bila dia ada je N ni, maksudnya cara jawapan dia mesti dalam bentuk set. Mesti cara dia kita senarai set. Maksudnya ada tata tanda set, tutup tata tanda set. Okey, jadi kita tengok V. Okey, yang soalan A dulu. Jadi V dia adalah sama dengan ada berapa bucu? Senaraikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi V ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, siap. Jadi bilangan V sama dengan ada 6 lah kan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Okey, siap dah A. B pula. B ni kita nak E dulu. E tu ingat, E tu adalah tepi. Jadi macam mana kita nak buat tepi ni? Jadi kita kena nyatakan hubungan. Maksudnya sekarang yang geng dulu. Okey, daripada 1. 1 ni dia ada, kita nak cakap pasal jalan ni kan? Jalan ni. Jalan ni katalah jalan, okey, jalan yang ni jalan ni A, ni jalan B, ni jalan C, jalan D, jalan E, jalan F, jalan G. Okey. Sekarang kita nak habaq pasal jalan A ni, maka cara tulis dia, kita boleh tulis 1, 2, pasangan jalan tu. Kemudian pasangan yang kedua adalah 2, 3. Pasangan yang ketiga 3, 4. So, kemudian kita ada 2, 4. Lagi kita ada apa? 4, 5. Kemudian kita ada 1, 5. Kita kena sebut 1 tu dulu lah nak. Lepas tu kita ada 5, 6. Maka berapa bilangan E yang kita ada? Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan jalan yang ada adalah 7. Tepi tu lah. Tepi tu maksudnya jalan tu lah. Okey kah? Ni bilangan tepi lah. Ni bilangan tepi, iaitu tepi ni kita boleh anggap sebagai jalan ya. Ni bilangan tepi dia ada 7. So siap dah. Okey, C pula bilangan darjah. Jumlah D sama dengan 2 kali E, betul? Jadi 2 kali E maksud dia 2 kali tu 7. So sama dengan 14. So jawapan bilangan darjah adalah 14. Boleh faham? Okey, kemudian kita boleh juga kira. Kalau kata sekiranya tiba-tiba katalah tak ingat. Tak ingat apa? Kita tak ingat rumus kan? Macam mana nak buat kan? Kalau kata contoh sekiranya kita tak ingat rumus, kita boleh buat macam ni. Ingat ada juga kata bilangan darjah ni maksudnya hubungan antara bucu dan tepi. Tu darjah tu sebenarnya. Jadi kalau sekiranya kita tak ingat rumus tu macam mana, jadi kita boleh buat macam ni juga. Mana pergi? Okey. Untuk darjah ni. Okey, kita tengok dari setiap bucu. Maksudnya untuk bucu 1, dia ada berapa tepi bucu 1? Dia ada 2 tepi kan? 1 dengan 2. So bucu 1 ada 2. Bucu 2 ada berapa tepi? 1, 2, 3. Ada berapa jalan lah yang boleh keluar pada dia kan? Lepas tu bucu 3 ada berapa jalan? Ada berapa tepi? Bucu 3 ada 2. Bucu 4 ada berapa? 3. Okey, bucu 5
Bucu 5 ada 3. Bucu 6 ada 1. Jadi, okey tutup mic dulu. Jadi kiranya bila dia kata bilangan darjah sebenarnya semua ni kita boleh tambah. Jadi berapa jumlah dia? 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Mesti akan dapat 14 juga. Ni lah darjah tu. Boleh faham tak? Itulah maksud dia. So kiranya setiap bucu dia mesti ada jalan lah. Kalau kata bucu ada bucu tapi tak ada jalan, tak ada darjah dia. Kan? Maksudnya tak boleh keluar lah orang tu daripada rumah dia kan. Dia nak keluar rumah tak boleh, tak ada jalan. Boleh faham tak? Seterusnya next. So kita tengok try buat yang ni pula. Dia nak nyatakan bilangan bucu. So dia nak NV. Dia nak NV. Dia nak NE. Dengan dia nak jumlah darjah. So kita boleh buat. Kita bubuhlah V dulu. Saya nak kamu biasakan diri untuk senarai dulu. V kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? So, NV kita adalah, so E pula, E kita ada, E ada berapa? E kita ada hubungan 1, 7, lepas tu hubungan 2, 7, lepas tu hubungan 2, 6, lepas tu hubungan 3, 6, 3, 5, 3, 4, lupa dah. Kan? Dengan 4, 5. Kalau nak senang, advice saya adalah kamu bubuh huruf pun tak apa sini. Sebab yang ni E kan, maka kamu buat ni jalan 1, E1, yang ni E2, E3, E4, E5, E6, E7. Betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi betul lah kita punya NE kita ada tu 7. Jadi berapa bilangan darjah dia? Sama dengan 2 kali tu 7. So kita dapat 14. Boleh faham tak? Ingat darjah ni maksud dia hubungan antara setiap bucu tu dengan berapa jalan yang boleh keluar daripada setiap bucu tu. Faham? Kalau E ni saja, tepi ni adalah berapa jalan yang ada. Beza nah. Boleh faham tak ni? E ni berapa jalan yang ada, Kalau D ni pula berapa jalan keluar dari setiap bucu. Boleh faham tak? Okey. Dengan cepat yang B ni, cuba nyatakan berapa NV? Ada 7 kan? NV ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. NE, bilang jalan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berapa bilangan D? 2 kali 9 sama dengan 18. Mesti ada jalan kira lah. Boleh faham tak? Okey, saya teruskan. Okey, macam mana kalau jalan kita ada gelung? Maksudnya depan rumah kita ada roundabout contoh. Kan? Tak semestinya semua jalan ni straight saja. Dia ada juga jalan yang bergelung-gelung. Faham tak ni? So, jadi kita tengok tang sini. Dia kata kat sini, apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf?
Ini pun notan ni pun saya ambil daripada buku teks saja. Nanti kamu salin lah, nah. Okey, dia kata apa maksud berbilang tepi dan gelung pada graf. Jadi berbilang tepi ni sama agak melibatkan dua bucu, samalah macam tadi kan. Kita tahu kan bucu yang tepi sebang tu kan. Okey, baik. So sekarang ni kaitan antara dua bucu tersebut nyatakan melebihi lebih daripada satu tepi. Maksudnya P nak pergi T ni ialah macam rumah kamu kan. Katalah ni rumah MJ. Ni rumah siapa nak tulis, siapa nak famous, Zulfa dia ada dalam ni. Okey. Katalah MJ nak pergi rumah Zulfa. Kan? Okey. So nak pergi rumah Zulfa jalan biasa. Lepas tu sekali tiba-tiba hari tu jalan jam, ada banyak kereta. Dia pun pergi ikut jalan belakang. Faham tak? Ni yang kita kata maksudnya bahawa nak pergi rumah kawan tu ada dua jalan. Hang nak pergi ikut mana macam tu. Faham? Sebab tu dia kata kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. P nak pergi T ni ada dua jalan. Nak pergi straight pun boleh, nak pergi jalan belakang pun boleh. So macam orang duk lari daripada roadblock tu lah. Kan? Nampak depan roadblock. Nak kena lari tak ada apa nama stiker ke apa ke. Kan? Lari pergi ikut jalan belakang. Macam tu lah. Faham tak? Kalau macam yang tadi tu, yang macam yang ni, D dengan F ni, maksudnya D ni boleh pergi F, D juga boleh pergi E, tapi dia straight saja, satu jalan saja, nampak tak? Tapi kalau dia kata berbilang tepi ni maksudnya nak pergi tempat yang sama tapi ada dua jalan. Tempat sama dua jalan. Wih, ada kucing tengok saya. Tempat sama ada dua jalan. Kucing pun nak mengaji juga. Okey, baik. Boleh pantang kat ni. Sama agak darjah ni pun 2 kali bilangan tepi. E. Okey, gelung pula. Gelung ni melibatkan satu bucu saja gelung ni. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Contohnya, katalah ni rumah Zulfa sebab Zulfa dia tak masuk kelas minggu lepas. Kan? So, dia keluar rumah. Nak pergi mana tu Zulfa? Nak pergi jogging ke orang balik lah. Dia kata kat mak dia. Dia keluar dari rumah jogging sampai orang dia balik. Faham tak? Tu maksud dia gelung. Faham? Dia keluar rumah, dia patah balik masuk rumah dia. Ni gelung kan ni. Zulfa dia keluar jogging, dia balik rumah dia. Sebab tu dia kata kat sini melibatkan satu bucu saja. Dia tak pergi mana-mana. Dia keluar rumah, dia masuk rumah balik. Okey ke? Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Maksudnya masuk rumah balik ya. Return home. Bahasa orang putih dia. Bahasa Arab, tafsir sendiri. Okey, lepas tu bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Okey, so sekarang ni macam ni. Kalau kata kamu keluar pada rumah, kan macam Zulfa ni kan kamu semua orang ada 2 pintu, betul tak? Hari ni kamu keluar kat pintu belakang. Kamu pusing rumah, masuk rumah. Esok kamu keluar kat pintu nombor 2 pula. Faham tak? Maksudnya kiranya, kalau kata kita gelung ni, kan, dia boleh nak start corner kot sini, ataupun dia boleh start corner kot situ. Sebab tu kita ada 2. Maksudnya 2 jalan dia boleh pergi. Nak corner belah ni dulu pun tak apa. Nak keluar corner belah ni dulu pun tak apa. Boleh faham tak? Okey. So sekarang kat sini katakan graf. Ni graf lah nah. Graf di sebelah lukis dalam bentuk pasangan tertib. Maka GVE tadi ingat je kita bucu dengan tepi kan. V ni kita ada tetap A, B, C, D. Lepas tu E dia kita ada. Ni macam cikgu ajak tadi tu. Kalau kata kita tak mau tulis hubungan 17272636 ni. Kita boleh letak E1, E2 tu. Sebab dia melambangkan tepi je kan. Jadi boleh buat E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Dengan syarat setiap yang E1, E2, E3 ni tulis dalam gambar rajah asal. Gambar rajah asal. Kiranya masa kamu nak jawab soalan tu kan.
Kamu kata, ish aku nak tulis A, B, A, C banyak sangat kan. Jadi nak senang, tulis dalam gambar rajah asal. Dan kalau kata cerita pasal soalan yang ada gelung ni, saya nak wajibkan kamu guna E. E1, E2 semua tu. Faham tak? Kalau tidak nanti nampak tak? Kan kita kata gelung ni akan ada dua jalan kan? So nampak tak? E nak pergi EB satu. Kan? AB ni akan ada dua. Maksudnya AB, AB. Saya takut kamu terlupa tulis salah satu. Nampak tak? BC ni pun ada dua juga. BC, BC. CD, biasalah CD. Lepas tu DD ni, tulis sekali je lah kan? Ingat tak? Sebab yang darjah tu saja yang dua kan? Tapi jalan dia tetap satu saja, betul eh? Boleh faham tak ni? Okey. Kemudian kalau nak cari ND dia nanti, dia punya bilangan darjah dia nanti sama dengan, yang ni NE dia kita dapat 8 kan? Maka jumlah D dia adalah 8 kali 2, iaitu 16. Boleh faham tak? Okey, seterusnya. Seterusnya, kita tengok contoh soalan ni. Okey, dia nak V dengan NV. Maka senarai V kita adalah start daripada RSTU atau PQRSTU. Mesti ada tanda set. PQRSTU. Okey. So sekarang NV. NV kita adalah sama dengan berapa bilangan V? 6. Okey, siap. Yang ni siap dah. E dengan NE pula. E kita ada. Sama agak yang ni pun. Kalau kamu nak buat macam tu pun boleh. E1. E2. E3. E4. E5. E6. E7. E8. E9. Maka kamu boleh buat E dia adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Faham tak ni? Ha? 9 ke 10? Oh, 10. Tertinggal. S ni kesian. Dia nangis tepi jalan. So, E9, E10, 10. So, kiranya bilangan E kita ada 10. So, siap dah yang B, C pula. Jumlah darjah adalah sama dengan 2 kali E, betul? Maka 2 kali 10, so dapat 20. Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Okey, baik. Okey, seterusnya kita ada okey, soalan macam ni pula. Yang ni dia bagi bilangan darjah. Dia suruh kita tentukan sama ada darjah ni boleh lukis ke tak graf ni. Dia bagi kita bilangan darjah. Dia suruh tentukan graf boleh lukis ke tak. Ingat balik darjah ni maksud dia hubungan siapa dengan siapa? Hubungan siapa dengan siapa darjah? Hubungan bucu dan tepi. Dua bucu. Betul lah. Hubungan dua bucu dan tepi. Betul? Betul tak? Hubungan dua bucu tak kot. Hubungan bucu je kot. Hubungan bucu dan tepi je kan? Oh, dua bucu. Okay, fine. Okay. So, kiranya darjah adalah hubungan dua bucu dengan tepi. Nak sambung bucu ni pergi bucu sana. Faham tak apa hubungan dia? Okay. So, sekarang ni kita tengok. Dia kata kat sini, ini dia bagi berapa darjah yang ada. So, mungkin jalan pertama tu ada, bucu pertama tu ada 3 jalan, bucu kedua ada 2 jalan, bucu ketiga 2 jalan, bucu satu jalan, bucu yang last kali 3 jalan. So, kita tengok jumlah darjah dia, kita tambah dapat 11.
Alasan dia kat sini, graf tak boleh lukis sebab jumlah darjah ganjil. Kenapa agak-agak macam tu? Kenapa kalau jumlah darjah tu ganjil, graf tak boleh lukis? Cuba fikir. Pandainya. Itulah sebab dia. Sebab dia kiranya mungkin salah satu ni akan ada bucu yang tak boleh sambung. Mungkin orang ketiga ni akan ada bucu yang tak boleh sambung. Jadi ingat, kalau jumlah darjah dia ganjil, maka bucu tak boleh, ada bucu yang tak boleh ada bucu yang tak ada tepi maksud dia. Yang tak boleh sambung dengan bucu satu lagi. Dengan bucu satu lagi. Maksudnya tak ada partner lah, faham tak? Tapi kalau dia kata jumlah darjah genap, graf boleh lukis sebab semua bucu bersambung. Boleh faham tak? Boleh tak ni? Okey. Jadi maka habislah lah. Takat tu saja. Lepas ni kita akan mengaji pula. Kalau kamu buka dekat setakat ni ada soalan tak setakat ni? Faham tak setakat ni? Okey.